Saya sangat gembira, saya beritahu Datuk Christina, untuk dapat sekali lagi bertemu dengan rakan-rakan lama dari Papar, Tuhan Jawa Tengah. Saya ucap terima kasih banyak kerana lama saya tak berjumpa, tapi hari ini dia segak dengan pakaian baju Melayunya. Kekanda saya Datuk James Ghani, saya akan sentiasa mengenang beliau dalam sejarah keadilan di Sabah. Beliau tetap memberikan sumbangan dalam satu tempoh, dan kekuatan keadilan adalah selama kita mengiktiraf dan mengakui tokoh-tokoh yang pernah memberikan khidmat jasa. Datuk John Oti Ghani, sahabat saya, sahabat lama, berpuluh tahun. Mana datang puluh tahun ni? Lama sebelum keadilan tertubuh. Ya, Datuk John Oti Ghani, sahabat yang sangat saya kenali dan hari ini masih kekal memberikan sumbangannya. Saudara, kenapa saya sebutkan sebahagian tokoh-tokoh ini? Keadilan ini satu parti yang terbuka. Tian gunakan perkataan inklusif. Dalam bahasa Melayu, keterangkuman, merangkul semua potensi, bakat. Tian juga sebut diversity, kepelbagaian, inclusivity dan diversity adalah dua teras ketika kita mula-mula mengasaskan Parti Keadilan seawal April 1999. Kerana itu, hari ini masih ada lagi pemimpin teras yang mengasaskan parti sejak 23 tahun dulu sampai hari ini masih terus setia bersama. Tapi pada masa yang sama, keadilan sangat terbuka. Ada tempat untuk orang lama, ada tempat untuk orang baru. Dan ini kekuatan Parti Keadilan. Sebab itu, kita berbangga menjadi keluarga besar keadilan. Kita bukan saja ada pengalaman berjuang di jalan raya. Dulu, ada satu akta polis perhimpunan mesti dengan permit. Itu Seksyen 27 akta polis. Kita lawan bertahun-tahun melalui jalan raya. Demonstrasi dan demonstrasi dan demonstrasi. Sebab kita tak ada wakil dalam parlimen. Akta universiti. Kita juga memperjuangkan perjalanan pilihan raya yang lebih adil, bersih dan telus. Itu semua gerakan jalan raya. Kemudian kita masuk pilihan raya 99, 2004, 2008, 2013. Kita banyak merasai kalah daripada menang. Saudara, bila kita singkap 23 tahun perjalanan keadilan, kita bukan saja menimba pengalaman jalan raya dan juga pilihan raya, tetapi kita juga mula mendapat kepercayaan rakyat bermula 2008 dan 2013, 2018 dengan membentuk kerajaan di beberapa negeri. Kita sekarang sudah ada pengalaman sebagai kerajaan. Dalam tempoh 23 tahun, jalan raya, pilihan raya, kemudiannya menjadi kerajaan. Dalam tempoh itu, ada pendekatan perang, ada pendekatan runding. Ada masa perang, ada masa runding. Perang atau runding, pimpinan parti yang akan tentukan, bukan mana-mana individu pimpinan yang boleh menentukan nak perang atau nak runding. Parti ini ada disiplin, parti ini ada proses membuat keputusan. Saudara, itu bahagian pertama, secoret ingatan tentang jatuh bangun Parti Keadilan. Hari ini, di mana kita? Kita ada berdaftar di 222 cabang. Di seluruh negara, dari Perlis sampai ke Sabah. Parti Keadilan satu-satunya parti bersifat nasional
yang berdaftar dari Perlis hingga Sabah 222 kawasan parlimen. Ini satu-satunya parti yang mampu berdaftar di seluruh negara. Berapa kekuatan keanggotaan parti? 1,200,000. 1,200,000. Negeri mana yang paling ramai? Negeri Selangor. Bagi setiap 100 orang anggota keadilan, 40 adalah dari negeri Selangor. Selangor, kita tak payah kempen teruk-teruk. Sebab mereka rasa sendiri kelebihan kita bila jadi kerajaan. Kita bantu rakyat, kita bersifat adil kepada kaki tangan kerajaan, dan kita menterjemahkan agenda reform kita sehingga rakyat dapat merasai kebaikan. Lalu rakyat ikut serta mendaftar sebagai anggota parti. Hampir 40% kekuatan Parti Keadilan terletak di Selangor. Negeri yang kedua anggota paling ramai ialah negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Keanggotaan kedua paling ramai. Kemudian barulah kita ada Perak, Sarawak, Pulau Pinang, Kedah. Ini 6 negeri yang memberikan kekuatan keadilan sehingga 70%. Kita ada di Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Kelantan, Terengganu, Perlis, wilayah persekutuan. Itu mencukupkan pula 30% lagi kekuatan anggota. Saudara, parti ini terus berkembang. Dalam perlembagaan parti, setiap 3 tahun mesti buat pemilihan. Pemilihan keadilan bermaksud setiap individu anggota boleh dan layak mengundi. Tahun ini, tahun pengundian, iaitu bermula 14 Mei, 13 Mei ini, dah mula. Ada 2 cara. Boleh pakai telefon, boleh juga pergi ke pusat mengundi. Saya menjangkakan tahun ini, hampir 400,000 anggota parti akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih kepimpinan. Menjadikan kita antara parti demokratik yang terbesar yang memberikan peluang kepada anggota parti untuk mengundi. Saudara yang saya hormati sekalian, malam ini kita ikut didatangi oleh ramai pimpinan yang mencalonkan diri untuk kawan-kawan di Sabah memberi peluang. Sekali lagi, tadi saudara Tian Chua antara pemimpin teras yang memulakan parti ini seawal April 99. Memperkenalkan sebahagian kita. Saya masih nampak Puan Fadlina ada. Adam mana? Adam ada? Bawah. Puan Fadlina, kali ini saya nak panggil naik ke pentas. Silakan. Tak perlu bercakap, saya yang bercakap. Puan Fadlina cuma berdiri sebelah saya saja. Kita berikan tepukan kepada Puan Fadlina. Puan Fadlina Siddiq adalah anak anda kepada almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, bekas Presiden ABIM, sahabat akrab kepada Datuk Seri Anwar dan Dr. Wan Azizah. Tapi bukan kerana anak kawan baik Presiden. Puan Fadlina adalah seorang peguam yang banyak memperjuangkan isu-isu kemasyarakatan, khususnya kaum wanita dan pembelaan kanak-kanak. Beliau dilantik sebagai ahli Dewan Negara, mewakili Parti Keadilan oleh Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Sekarang beliau adalah yang berhormat ahli Dewan Negara. Saya sebut tadi Parti Keadilan parti yang terbuka. Kita boleh ada tempat untuk orang lama. Kita juga ada tempat untuk orang baru. Puan Fadlina sudah berumah tangga. Punya 6 cahaya mata.
Kali ini dalam pemilihan parti, beliau menawarkan diri sebagai calon Ketua Wanita Keadilan Pusat. Saya mohon dukungan anda di Sabah untuk menyampaikan nama ini kepada anggota Wanita Keadilan Sabah yang boleh mengundi pada 14 hari bulan nanti. Diken, boleh Diken? Beaufort, boleh? Boleh Diken, ha? Puan Fadina calon nombor berapa? Calon nombor 2. Dalam kertas undi calon nombor 2. Saya mohon beri peluang. Adik saya, saudara Adam Adli. Adam adalah seorang pemimpin siswa. Orang kenang dia kerana tak semena-mena satu hari, kerana marah dia terhadap parti UMNO, macam-macam cara kita ungkap kemarahan dan tak puas hati kita. Adam memilih pergi ke pejabat UMNO Malaysia di Putrajaya, di PWTC, kemudian menurunkan bendera UMNO di pejabat UMNO sendiri. Tengok badan dia, bukan besar mana pun. Kalau nak banding dengan Tok Abah, badan Tok Abah besar lagi. Bangun Tok Abah, tengok. Besar lagi. Tapi Tok Abah tak terfikir nak turunkan bendera UMNO di pejabat UMNO. Adam buat kerja tu. Adam buat kerja itu. Non, berapa tahun dulu? 10 tahun dulu. Saudara. 10 tahun dulu. Saya dulu pun pemimpin pelajar juga. Tapi saya tak ada keberanian sampai macam tu. Tapi anak muda ini menunjukkan keberanian luar biasa. Kemudian dia meneruskan pelajaran dia dalam jurusan bahasa Inggeris. Kemudian sampai masanya membuat keputusan untuk sepenuh masa dalam parti dan hari ini menawarkan diri untuk Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Saya nak minta tolong semua kawan-kawan di Sabah. Di semua 26 cabang. Sudi apa kiranya menunaikan hajat kami. Saya ada pantun. Badan gatal digigit pijat, sakit lagi disengat tebuan. Datang kami membawa hajat, mengharap undi tuan-tuan sekalian. Boleh ya? Saya selalu bawa pantun ini. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin parti, pertama elok, kedua pandai. Dua-dua elok dan pandai ada kepada kedua-dua calon kita. Okey? Puan Fadina, calon nombor 2, Ketua Wanita Keadilan Pusat. Adam, calon nombor 1. Saya persilakan Adam dan Fadina. Jangan lama-lama. Terima kasih. Kamera di sini, Dam. Kamera tak ada. Okey. Timbalan kita. Saya juga sangat gembira Datuk Christina bagi peluang begini. Ada 2 calon timbalan Ketua Wanita Pusat. Tadi Tian sebut nama. Saya tak mau ambil masa banyak berceramah. Saya gembira kerana dengan tagline keadilan untuk semua. Kita semua. Saya tak mau cakap pasal saya. Kita semua. Keadilan kuat kerana kita semua. Keadilan bukan kuat kerana Anwar Ibrahim satu orang. Siapa yang lebih banyak pengorbanan berbanding Datuk Seri Anwar? Siapa pernah kena penjara 11 tahun, solitary confinement? Angkat tangan. Sebelah sini. PKP. 2 bulan pun saudara dah bersungut. Pengorbanan Datuk Seri Anwar 11 tahun dalam penjara. Keseorangan. Penjara Sungai Buloh. Medical wings. Bangunan perubatan. Saya masuk melawat dia di penjara. Baju kemeja putih, seluar putih, capal putih. Saya pernah masuk beberapa kali menziarahi beliau. Pengorbanannya luar biasa. Siapa pernah kena pukul sampai pengsan 3 hari 3 malam oleh polis dalam keadaan mata bertutup, tangan bergari? Angkat tangan. Ada? Tak ada.
Presiden kita dah kena. Yang dalam hidupnya pernah menerima layanan tetamu negara, pernah juga dicampak makanan melalui pintu penjara. Macam makanan binatang. Dia dah rasa semua itu. Tapi bila dia keluar, dia pesan dengan kita satu kalimah. Lawan tetap lawan. Dia tak pernah suruh kita berundur walau 1 inci. Mana datang kekuatan dia? Dia selalu pesan, kekuatan dia datang kerana keikhlasan anggota parti keadilan yang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam perjuangan keadilan di negara kita. Bila pemilihan parti, kita nak lengkapkan sayap angkatan muda dan wanita. Wanita penting, hari ini hari ibu. Hari ini hari ibu. Siapa kita kalau tanpa ibu? Saya baru berkenalan dengan Christina, saya ingat dia dah lama berkenalan dengan saya. Rupanya saya dan Christina sama-sama lahir di Singapura. Jadi IC kami number 71. Christina bersekolah di Singapura. Saya juga sempat bersekolah di sana. Okay. Dr. Wan Azizah born di Singapura. Azmin pun born di Singapura. Zuraidah pun born di Singapura. Ramai pemimpin keadilan ni. Tapi yang born di Singapura kekal dalam parti, Dr. Wan Azizah, Christina dan Saifuddin. Kekal dalam parti sampai hari ini. Yang lain tak ada. Saya nak jemput adik saya YB Juwairiah dan juga Datin Faizah Arifin. Silakan. Ya. YB Juwairiah dan Datin Faizah yang di depan ni adalah 2 calon timbalan Ketua Wanita Keadilan Malaysia. YB Juwairiah adalah wakil rakyat negeri Selangor bagi kawasan Bukit Malawati. Adun, wakil rakyat. Dan dia juga setiausaha politik pada Menteri Besar Selangor. Okay. Yang Amir nampak jadi hebat, kemas, confident cakap, ini setiausaha politik. Saya tahu, saya pernah jadi setiausaha politik Menteri Pertahanan. Saya pernah jadi setiausaha politik Menteri Undang-Undang. Saya pernah jadi setiausaha politik Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya tahu tugas setiausaha politik. Setiausaha politik boleh menaik dan boleh menjatuhkan bos dia. Ya, setiausaha politik. Dan Amir boleh cerita tentang keupayaan dia mengurus negeri. Kerana dalam pasukannya itu ada tokoh-tokoh bakat-bakat yang tahu menjaga politik negeri. YB Juwairiah menawarkan diri sebagai calon timbalan ketua wanita. Dalam kertas undi nombor 2. Nombor 2. Rakan-rakan Sabah, sekali lagi, saya mohon. Saya asyik nampak Dikin saja kat sini. Dikin, tolong Dikin, di Beaufort. Di Beaufort ya. Saya Dikin ni sebab masa kempen pilihan raya dulu, dia bawa saya ceramah di Dewan, penuh sesak masa berkempen untuk calon kita masa itu. Siapa? Ustaz Rahman. Bukan kalah, Ustaz Rahman cuma tak cukup undi aja. Dikit, saya masih ingat. Saya nak minta tolong semua sekali. Saya tengok kawan-kawan dari Kota Belud, saya tengok kawan-kawan tadi dari Tawau, saya jumpa kawan-kawan tadi dari Sepanggar, semua sekali. YB Juwairiah, calon, timbalan, Datin Faizah Arifin, sekarang naib ketua wanita Malaysia, keadilan ya, naib ketua. Dan dia minta untuk dipertimbangkan kerana sekarang dia mencalonkan juga sebagai timbalan ketua wanita. Timbalan kepada YB Fadlina. Dan dalam kertas undinya nombor 1. Nombor 1. Ingat Datin Faizah dan juga YB Juwairiah. Saudara tunjuk kita mana satu parti politik yang menawarkan diri untuk satu jawatan yang satu saja, tapi kita perkenalkan calon keduanya sekali. Ini uniknya Parti Keadilan. Terima kasih Datin. Terima kasih YB Juwairiah. Saya juga nampak ada calon
naib ketua wanita. Saya cuma nampak Casey Low saja. Sanggita tak ada, yang lain tak ada. Ya, Casey Low, nama dia Low Kitchen, ya. Tapi saya selesa panggil dia Casey Low. Casey Low belajar di luar negeri, di Australia. Dia macam ketua wanita kita jugalah, macam pengurusi negeri juga. Baik itu saya beritahu dia, Chris, bila you nak improve your bahasa? Dia tak boleh. Dia belajar di 3 negara. Semua belajar di luar. Itu pun kira dah bagus. Ya, baik itu dia hanya boleh berucap pakai teks. Dalam parlimen pun macam tu juga. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih memberi peluang saya untuk membahas rang undang-undang perbekalan tambahan. Saya mewakili Tawau, ingin, itu dia, teks. Kalau teks dia kena tiup angin, habis, dia tak boleh bercakap lagi. Itu Chris. Ya, tapi kesungguhan dia, research dia, saya jadi saksi sebagai ahli parlimen Malaysia. Dia tak macam Samsul Iskandar. Tak ada teks pun tak apa. Sampai speaker terpaksa hentikan banyak kali, dia tak peduli. Tapi Chris bergantung. Casey Low masih muda dan menawarkan diri untuk naib ketua wanita. Dalam kertas undi, lo nombor berapa lo? Nombor 2. Nombor 2, sama juga saya sebagai timbalan juga nombor 2. Jadi pertimbangkan kawan-kawan keadilan seluruh Sabah, Casey Low, naib ketua wanita, calon nombor 2. Terima kasih, Casey Low. Saudara yang saya hormati sekalian, tadi ni kemuncaknya. Saya nak minta kawan-kawan saya calon-calon naib. Saya minta Gunaraj, Mingkai, Datuk Dola Sani, Samsul Iskandar, Fahmi Fadil yang ada di Dewan. Semua ada 17 orang. Tapi kalau semua ada 17, malam ini pun saya akan minta 17 orang hadir. Sebab saya bawa tagline kita semua keadilan. Saya boleh bekerja dengan setiap orang daripada mereka. Tak kira siapa yang dipilih oleh anggota parti. Saya boleh bekerja sama dengan semua bakat yang telah mencalonkan diri untuk mengisi apa juga jawatan dalam parti. Gunaraj, calon naib, wakil rakyat negeri Selangor, Pegawai Khas Menteri Besar, dan dalam kertas undi JC nombor 15. JC nombor 15. Gunaraj Josh. Boleh ingat ya? Nombor 15. Adun penggal pertama di Selangor. Samsul Iskandar Muhammad Akin, tak perlu kita perkenalkan lagi. Dia akan sentiasa dikenang ahli parlimen di Melaka 2 penggal yang bertanggungjawab mengalahkan Ali Rustam, Ketua Menteri Melaka. Kalah. Ali Rustam lawan Samsul, kalah di parlimen. Ali Rustam jadi Gubernur Melaka. Samsul berdiri kat sini. Saudara tengok ya. Kalah jadi Gubernur. Gubernur Melaka. Hari Raya, Samsul dijemput ke Istana Gubernur. Pilihan Raya, Gubernur Melaka itu kalah dengan Samsul. Saudara, Samsul ahli parlimen 2 penggal. Graduan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa, ahli parlimen 2 penggal. Dulu 22 bulan timbalan menteri komoditi, peladangan dan komoditi. Menjawat pelbagai jawatan di peringkat antarabangsa. Parlimen-parlimen antarabangsa, parti menghantar beliau mewakili kita. Samsul dalam kertas undi JC nombor 17. Nombor 17. 17 calon. Nombor 1 Datuk Dola Sani. Datuk Dola. Nombor 17 Samsul Iskandar. Saudara boleh muat pilihan Samsul, Datuk Dola. Datuk Dola ahli parlimen 3 penggal. Saya bertanding 5 kali, menang 2 kali. Datuk Dola bertanding 4 kali, menang 3 kali. Rekod dia lebih baik. Dia adalah pemimpin Kesatuan Sekerja, MTUC. Semua kita yang dalam parlimen tahu. Semua kita yang dalam parlimen tahu. Yang punya otoriti untuk bercakap isu Kesatuan Sekerja, mewakili Parti Keadilan dalam parlimen, itu hak milik Datuk Dola Sani.
Speaker pun akui, baik semasa Speaker Pandikar Amin maupun Speaker yang sekarang. Kalau tajuk perbahasan Parlimen adalah tentang pekerja, hak pekerja, undang-undang pekerja, penindasan pekerja, bermula saja perbahasan, saya boleh bangun, Christina boleh bangun, Samsul boleh bangun, Tian pun boleh bangun masa jadi ahli Parlimen. Datuk Dollah ni tak perlu bangun, Speaker akan minta kapar, sila berikan ucapan. Sebab dia sudah ada trademark dia, niche dia. Dan sebelum ini dia MPP yang menang. Dia menawarkan diri untuk jawatan naib presiden. Saya mohon rakan-rakan Sabah berikan pertimbangan sewajarnya. Adik saya saudara Fahmi Fadil, dulunya artis, datang daripada keluarga kelas menengah Melayu. Ibunya adalah pentadbir. Ranking tinggi lah, jusa ke apa, perkhidmatan awam. Mak dia. Dia tak sama. Mak saya buta huruf, suri rumah sepenuh masa. Ayah saya pemandu bas. Saya datang daripada keluarga B40. Fahmi datang keluarga elit Melayu, kelas menengah Melayu. Dia T20. T20 kah kamu, B40 kah kamu, parti keadilan, parti yang terbuka, inklusif dan diversity. Ada tempat untuk semua. Anak kelas menengah Melayu kah, anak B40 kah, parti keadilan ada tempat untuk kamu berikan khidmat jasa. Fahmi, JC nombor 9. Kalau Liverpool, striker Firmino. Undi, terima kasih. Fahmi, ahli Parlimen Lembah Pantai, sekarang pengarah komunikasi parti. Saudara Mingkai, adun wakil rakyat keadilan 3 negeri. Mula-mula kita kata Nah Watikah bertanding di Perak, menang. Kemudian kita hantar dia pula di Perlis, negeri Melayu, kawasan Melayu. Dia Cina, menang. Dia menang. Kita hantar dia pula ke Alostar Kedah, menang. Saya kenal sangat dia. Dia tahu buat kerja je, tak banyak cakap. Mingkai tak banyak cakap. Dia cuma main data saja. Data hujung jari. Beaufort berapa menang, berapa kalah, berapa saluran. Setiap saluran berapa menang, berapa kalah. Kota Belud, Tawau, Kota Kinabalu, hujung jari dia. Dia cuma buka laptop, mata dia main figures tu aja. Itu dia. Tapi balik kawasan, tak ada pasar malam yang dia tak buka meja untuk memberi khidmat kepada rakyat. Dia tak tunggu rakyat datang pusat khidmat dia. Dia pergi ke pasar malam menawar khidmat. Kita hantar di mana pun, dia menang. Orang macam ni, tak banyak cakap, tahu kerja aja. Dan untuk pemilihan parti kali ini, dia pakai JC nombor 3. Nombor 3. Saudara, saya nak terangkan keseronokan bila menyertai parti keadilan. Suasana harmoni macam ini, kita boleh buat. Dan ini budaya politik baru. Pemilihan parti bukan maksa perpecahan. Pemilihan parti bukan maksud berantakan dan berperang. Pemilihan parti bukan maksud putus kasih sayang, putus silaturahmi, putus setia kawan. Pemilihan parti adalah peluang anggota parti memilih yang terbaik dari kalangan yang baik-baik. Ini maksud pemilihan parti. Kalau dah begitu calon-calonnya, jangan lupa calon timbalan presiden. Nama dia Saifuddin Nasution. Umur 58 tahun. Umur 58 tahun. Presiden umur 75. Saya umur 58 tahun. Anak 5. 3 hero, 2 heroin. Isteri sepenuh masa suri rumah. Dulu pensyarah,
kemudian berhenti untuk bagi tumpuan pada keluarga. Saya berpegang, kalau saya nak memberi khidmat dalam politik, keluarga mesti stabil dan selesai dulu. Alhamdulillah, hari ini saya boleh memberi khidmat sepenuh masa kepada parti. Saya tak ada perniagaan, saya tak reti berniaga dan saya tidak akan pernah berniaga. Saya cuma ada kudrat, semangat, tekad dan azam. Selama 23 tahun saya dalam Parti Keadilan, pernah rasa menang, pernah rasa kalah, masa senang, masa susah, masa kuat, masa lemah. Saya cuma ada satu pilihan. Parti Keadilan adalah parti pilihan saya untuk saya memberi khidmat. Itu saja. Kalau anda fikir seorang timbalan presiden untuk Parti Keadilan ini mesti seorang yang ada pengalaman, ada kemahiran dan ada kesetiaan. Sahabat-sahabat saya dari Sabah, saya rayu, tolong pertimbangkan Saifuddin Nasution, calon nombor 2 untuk jawatan timbalan presiden. Kalau peluang itu diberi kepada saya, dalam perlembagaan parti, tugas presiden mempengurusikan MPP. Tugas presiden mempengurusikan biro politik. Tugas timbalan presiden mempengurusikan jawatan kuasa pengurusan parti, perjalanan organisasi parti, angkatan muda dan wanita. Jaga organisasi parti kuat dan mantap. Bila parti jadi kuat dan mantap, barulah kita boleh bergerak menuju pilihan raya untuk menawarkan pilihan yang terbaik kepada rakyat. Saya berazam andai terpilih, saya nak gunakan kedudukan, pengalaman dan kemahiran itu untuk membantu mengukuhkan organisasi Parti Keadilan Rakyat di seluruh negara. Itu tugas nombor 1. Saudara, itu sajalah tujuan kempen malam ini. Sambil hari raya, kita kempen juga pemilihan parti. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, pimpinan cabang, sebahagiannya menjadi calon, sebahagiannya mencabar calon, apa juga jawatan yang anda tawarkan diri. Beri peluang kepada kami, nilai tawaran yang kami berikan ini, nilai dengan objektif. Tolak sentimen dan tolak emosi. Pemilihan bukan maksud perpecahan dan menghancurkan setia kawan dan mencari persahabatan, bukan. Pemilihan ini akan selesai pada 22 Mei. Sabah akan bermula pada 14 Mei. Undi atas talian bermula 18 Mei. Pastikan dapat one time password OTP. Jika tidak, keluar ke pusat pengundian. Ingat, JC nombor 9 Fahmi, JC nombor 3 Mingkai, JC nombor 1 Datuk Dolah, JC nombor 17 kalau bola pemain utilities. Sayap pun boleh, midfielder boleh, striker boleh, goalkeeper boleh, reserve pun boleh. Tak ada masalah. Reserve pun boleh. JC nombor 17 Samsul Iskandar dan JC nombor 15 JC nombor 15 iaitu Gunarash. Beri peluang kepada kami. Nombor 8 jangan tinggal ya. JC nombor 8 Datuk Seri Amiruddin Syari. JC nombor 8. Saya tak panggil dia sebab jadi dia berucap lama lah. Dia orang tengok berapa kali. Dia dapat giliran 2 kali naik pentas. Yang ni tak. Tian sebut nama je. Dia lambai je. Orang tak perasan. Datuk Seri Amiruddin, JC nombor 8. Kalau Liverpool dulu Steven Gerrard. Sekarang nombor 8 adalah Naby Keita. Ya, saya Liverpool, minta maaf ya, saya Liverpool. Siapa Manchester angkat tangan? Manchester minta maaf, takziah semalam 4-0. Saya bola tak apa nak cakap sebab baru ni saya Kedah kalah dengan Sabah 4-0 juga. Jadi saya tak berapa nak cakap bab bola tahun ini pasal Kedah tak berapa cemerlang. Tapi saya gembira kerana hari ini dapat bersama meraihkan Aidilfitri rakan-rakan di Sabah. Alhamdulillah, Parti Keadilan ini
parti yang sangat dinamik. Tengok tadi, bait-bait puisi yang Presiden kita lafazkan. Saya terima kasih pada kreativiti penganjur. Itu mengingatkan saya Kongres Tahunan Parti. Bulan 5 nanti, saya pun nak paparkan puisi itu untuk didengar oleh para perwakilan yang akan berkongres pada bulan 5 nanti. Sehingga itu, ingat tanggal 14 Mei, tunaikan tanggungjawab anda untuk memilih kepimpinan parti bagi kita melengkapkan barisan kepimpinan. Selepas itu, kita fokus satu saja, persiapkan parti untuk mendepani pilihan raya umum. Selamat berjuang kepada semua. Selamat menunaikan tanggungjawab. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.